Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih kepada Janik Hasna, si pendengar Radio Hakim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat beserta taufik daripada Allah, dapat kita sampai ke minggu yang kedua di dalam bulan Rajab, Jumaat yang kedua di dalam bulan Rajab. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan juga menerima segala ibadah kita secara khusus di dalam bulan Rajab yang dihormati ini. Berbincang berkaitan dengan tajuk kasih sayang ibu menurut petunjuk Nabawi, ataupun dalam bahasa Arabnya Huda An-Nabawi fi Mahabbatil Ada di antara kita yang mungkin pada pagi ini setelah mendengarkan topik Jumaat pagi tadi pun, Ustaz Ilin, kita sahabat saya juga menceritakan tentang kasih sayang ibu. Ibu Hakim FM pun akan buat sambutan Hari Ibu kan, majlis makan malam amal Hari Ibu pada hari esok. Jadi berkesempatan dengan Hari Ibu, ingin saya kongsikan satu tajuk berkaitan dengan petunjuk Nabawi. Bagaimana Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aspek mencintai ibunya. Dan kita pun maklum bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ibu kandungnya Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha meninggal ketika umurnya Rasulullah 6 tahun. Tetapi pada masa yang sama, tidak pernah Nabi kita memandang kurang terhadap kasih sayang dan juga hak yang diberikan kepada ibunya dan juga kepada ibu angkatnya, kepada ibu susuan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyebutkan beberapa kisah ataupun menyebutkan beberapa ibu-ibu misali dalam Al-Quran. Jadi kalau hari ini biasa kita akan ceritakan tentang ibu misali. Dalam Al-Quran terlebih dahulu Allah dah cerita dah beberapa ibu misali yang sepatutnya kita menteladani sebagai seorang ibu mungkin, ataupun sebagai seorang bakal ibu mungkin, menteladani dan menekuni bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ibu-ibu misali di dalam Al-Quran. Siapakah mereka-mereka yang disebut di dalam Al-Quran? Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Sayyidatina Maryam. Kalau kita tekuni kisah Sayyidatina Maryam, beliau Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha bukan sahaja sebagai seorang hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang menerusi Al-Quran. Allah bagi tahu, ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kamu, wa tahharaki, dan Allah menyucikan kamu, wastafaki, sekali lagi Allah bagi tahu, dan Allah memilih kamu dan memuliakan kamu ala nisa'il alamin, berbanding dengan perempuan-perempuan yang lain yang berada di atas muka bumi ini. Begitu juga dengan kisah Imra'atu Imran. Kalau kita baca dalam surah Ali Imran, ada kisah seorang lagi ibu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, iaitu ibu kepada Sayyidatina Maryam itu sendiri. Yang Allah bagi tahu di dalam surah Ali Imran, wa qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wa qalat imra'atu Imran, dan berkata isteri kepada Imran, inni nadartu laka ma fi batni, ya Allah, aku telah bernazar apa yang telah aku kandungkan ini, ataupun anak yang aku kandungkan ini, untuk menjadi seorang yang akan berkhidmat kepada agama kamu setelah dilahirkan. Jadi kisahnya panjang kalau kita nak baca ataupun ceritakan tentang kisah isteri Imran ataupun ibunya Sayyidatina Maryam. Tetapi yang hendak saya sebutkan di sini adalah kisah beberapa orang ibu yang disentuh oleh Al-Quran, yang diceritakan oleh Al-Quran akan ibu-ibu misali dalam Al-Quran. Berbalik kepada tajuk kita, bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kasih sayang ibu. Tadi pun telah dikongsikan oleh Ustaz Ilin berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanyakan tentang siapakah orang yang paling baik ataupun siapakah orang yang paling berhak untuk berbuat baik.
Kata Nabi SAW, ummuk, iaitu adalah ibu. Kenapa ibu? Kerana ibu adalah 3 kali kan Nabi ulang ummuk, ummuk, summa ummuk, summa ummuk, summa abuk. 3 kali Nabi ulang ibu ni sebab apa? Sebab ibu ni, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kenapa Nabi SAW mengulang istilah ibu tu 3 kali? Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kerana beberapa perkara yang dibuat oleh seorang ibu yang tidak akan terbalas oleh seorang anak, iaitu mengandungkan. Yang kedua, kesusah payahan di dalam mengandungkan. Yang ketiga, melahirkan. Yang keempat, menyusukan, dan seterusnya, mentarbiah, mendidik, mengasuh dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa perkara kalau kita lihat yang menyebabkan kenapa hikmah daripada Rasulullah SAW beritahu kepada orang yang bertanyakan kepada sahabat, man ahakun nas bihusnil bir, siapakah wahai Rasulullah orang yang paling layak untuk aku berbuat baik? Kata Nabi SAW, ummuki summa ummuki summa ummuki summa abuki. Ummuka, maaf, iaitu adalah ibu kamu. Jadi di dalam tarbiyah Rasulullah SAW, dalam menyantuni dan juga berkasih sayang kepada ibunya, dan kita pun tahu bahawa ibu kandungnya Rasulullah SAW, Sayyidatina Maryam, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke pangkuannya seawal usia Nabi kita berumur 6 tahun. Jadi Nabi kita tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bermesra dan juga berkasih sayang ataupun mendapat asuhan daripada ibunya seperti mana kita mungkin, ataupun seperti mana kebanyakan daripada kita mungkin yang sampai ke hari ini kita boleh menatap wajah ibu kita, sampai ke hari ini kita boleh memakan daripada masakan kegemaran kita yang dibuat oleh ibu kita, sampai ke hari ini kita boleh berbaring di pangkuan ibu kita, di riba ibu kita, sampai ke hari ini yang boleh kita bermesra dan juga bermuamalah dengan, berkasih sayang dengan ibu kita, mengadu masalahnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu ujian yang besar kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam urusan ibu bapanya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibunya seawal usia 6 tahun. Jadi ini adalah ibu yang mengandungkan seorang makhluk yang paling termulia, iaitu Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Aminah. Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti menjadikan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kelahiran yang paling termulia, dan rahim yang mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah rahim yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dengan erti kata yang lain, ibunya juga adalah ibu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca dalam manaqib Sayyidatina Aminah ataupun sejarah hidup yang dikarang oleh para ulama menerusi beberapa hadis-hadis berkaitan dengan ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara juga disebutkan bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikandungkan oleh ibunya Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Aminah, berlaku beberapa peristiwa pelik menunjukkan kepada kemuliaan karamah yang Allah berikan kepada ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Ka'bul Ahbar, bagi tahu bahawa lamma aradallahu ta'ala azharan nuril makhzun, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menginginkan untuk dihidupkan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perutnya ibunya Aminah, kata Ka'bul Ahbar, athhari fatatin fil arabi. Athhari fatatin fil arabi ini maknanya adalah Sayyidatina Aminah adalah athhari fatatin fil arabi, perempuan Arab yang paling bersih, paling suci dan paling mulia. Jadi ini menunjukkan kepada seorang ibu bagaimana diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ibu yang pertama adalah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kewafatan Sayyidatina Aminah, ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama ibunya dan juga bersama seorang lagi ibu angkatnya Rasulullah juga, iaitu Barakah ataupun Ummu Aiman. Mereka ketika itu bermusafir ke Madinah, dan juga di dalam perjalanan pulang ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah di suatu tempat yang namanya Abwa, pertengahan antara Mekah dan juga Madinah. Ketika wafatnya Sayyidatina Aminah,
Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha memanggil Barakah ataupun Ummu Aiman yang merupakan pembantu kepada Rasulullah, pembantu kepada keluarganya Rasulullah. Dipanggil Barakah, bagi tahu, ya Barakah, wahai Barakah. Bersama ketika itu Sayyidatina Aminah memeluk erat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu baru umurnya 6 tahun. Dipeluknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi tahu, ya Barakah, wahai Barakah, la tatrukihi liqati tariq. Wahai Barakah, jangan kamu biarkan anak aku ini Muhammad daripada diapa-apakan oleh orang-orang di dalam perjalanan pulang ke Mekah nanti. Ya'khudhuhu, pegangnya betul-betul, jaganya betul-betul dan sampaikan kepada datuknya Abdul Muttalib. Fa innahu, wahai Barakah, sesungguhnya anak aku Muhammad ini adalah hurrun. Beliau ini adalah hurrun, seorang yang merdeka, dan dia juga anak daripada orang yang merdeka. Maknanya jangan sampai anaknya yang bernama Muhammad ini diapa-apakan dalam perjalanan pulang ke Makkah. Jadi begitu kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha memeluk erat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di suatu tempat yang namanya Abwa. Begitu juga bagaimana kita lihat petunjuk Nabi dalam menyantuni dan juga mengasihi ibu kandungnya Sayyidatina Aminah ketika suatu hari Nabi balik pulang daripada Fathu Makkah, dan juga ada pendapat katakan daripada Hajjatul Wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke kubur ibunya dan juga berdiri di kubur ibunya. Wabaka bukaan syadidan, kata perawi hadis tu, Nabi menangis dengan bukaan syadidan, menangis yang sangat sedih. Wabaka ashabuhu, dan para sahabat juga menangis apabila melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di kubur ibunya. Jadi ini menunjukkan kepada apa, sahabat-sahabat pendengar Radio Hakim yang saya kasihi, iaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan hak kepada ibunya setelah daripada kewafatan ibunya sekali. Jadi berziarah ibunya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja hak ibunya yang dikandungkan ataupun yang melahirkan. Kita lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunaikan hak kepada ibu angkatnya, juga kepada ibu susuannya. Kalau dari segi sejarahnya, kalau kita baca, ibu susuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang, iaitu pertama Sayyidatina Suwaibatul Aslamiyah, yang kedua Ummu Aiman yang kita cerita tadi, dan yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Ummu Aiman, seorang ibu yang Nabi sebutkan Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman ini adalah ibu aku selepas daripada ibu aku. Walaupunlah dia bukan ibu yang mengandungkan Rasulullah, melahirkan Rasulullah, tapi Nabi kita tetap memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana hak yang Nabi tunjukkan, petunjuk yang Nabi ajarkan di dalam menyantuni ibu angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ummu Aiman. Dan pada masa yang sama, Ummu Aiman juga adalah ibu susuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sangat menyayangi ibu angkatnya Ummu Aiman, ibu susuannya Ummu Aiman radhiyallahu anha, sehingga ketika bernikah dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi bebaskan Ummu Aiman yang pada asalnya merupakan hamba yang diwarisi daripada ayahnya Abdullah. Setelah daripada menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Nabi membebaskan Ummu Aiman, dan Nabi bagi tahu, barang siapa daripada kalangan kamu yang mahu bernikah dengan seorang wanita syurga, maka bernikahlah dengan Ummu Aiman. Jadi begitu keadaan martabat yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ibu angkatnya. Jadi apatah lagi kalau dengan ibu kandung. Kita semua alhamdulillah ada di antara kalangan kita yang masih sampai ke hari ini boleh menatap wajah ibunya mungkin. Ada di kalangan kita yang mungkin ibunya telah meninggal dunia. Jadi hak kepada ibu dan juga hak kepada bapa secara umumnya tidak akan terputus, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunjukkan melalui tarbiyahnya, melalui petunjuknya. Yang kedua, apabila bagaimana kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika bermuamalah dengan seorang lagi ibu angkatnya yang bernama Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad adalah
ayahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan isteri kepada Abi Talib, ataupun dengan istilah lain lebih dekat ataupun lebih tepat kalau kita katakan adalah makciknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendidik Rasulullah, yang banyak mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana hak yang ditunaikan oleh Nabi ketika bermuamalah dengan seorang ibu angkatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya Fatimah binti Asad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri yang menggali tanah kuburnya. Setelah daripada digali tanah kuburnya, Nabi sendiri yang turun ke dalam liang lahatnya dan Nabi baring di liang lahatnya. Kerana apa? Kerana mahukan barakah daripada Rasulullah SAW ini diberikan kepada Fatimah binti Asad. Kemudian Nabi bangun dan Nabi berdoa di liang lahatnya Fatimah binti Asad, dan barulah diturunkan jenazahnya Fatimah binti Asad ke dalam liang lahat. Jadi yang ingin saya kongsikan di sini adalah bagaimana petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menunaikan hak ibu kandungnya, di dalam menunaikan hak ibu susuannya, dan juga di dalam menunaikan hak ibu angkatnya. Jadi tak pernah Nabi kita mengurangkan sedikit pun dalam hak mana-mana ibu yang berkaitan dalam sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu mungkin sebagai mukaddimah bagaimana Nabi kita mengajarkan melalui cara hidupnya bermuamalah dengan ibu-ibu yang berkaitan dengan Rasulullah. Dan yang pastinya Ustaz, kita pada hari ini harus mencontohi apa yang Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyantuni ibu baginda, ya. Dan sebagaimana Ustaz sebutkan sebentar tadi tentang hak seorang ibu, di antara lain juga adalah mentaati ibu, ya. Itu juga satu hak. Dan juga dalam selain daripada bentuk kasih sayang Ustaz, adakah hak ibu juga dalam bentuk material? Anak harus memberikan material kepada ibu, ada itu juga hak ibu. Okey, kita juga membuka ruang kepada rakan-rakan pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami. 0362051500 boleh tembusi talian kita, inginkan pencerahan ataupun ingin berinteraksi bersama Al-Fadhil Ustaz Basir di konti ketika ini. Kita berbicara tentang petunjuk nabawi dalam kasih sayang seorang ibu. Ustaz mungkin dapat ulas apa yang dinyatakan sebentar tadi? Ya. Hak kepada seorang ibu yang wajib kita tunaikan sebagai seorang anak bukan sahajalah ketaatan. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Al-Quran, Allah bagi tahu wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami mewasiatkan kepada manusia. Jadi istilah yang Allah gunakan dalam Al-Quran untuk berbuat baik kepada ibu bapa, Allah tak kata kami suruh, Allah tak kata kami wajibkan, tapi Allah kata kami berwasiat. Maknanya itu satu penegasan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah gunakan perkataan wa wassayna, kami berwasiat. Maknanya kalau yang tidak berlaku baik kepada ibu dan juga kepada ayahnya, maka itu adalah bukan sahaja melanggar perintah Allah, bahkan melanggar wasiatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi dalam soal kita haruskah kepada kita untuk menyantuni ibu kita dengan soal material? Dalam satu hadis Nabi SAW begitu, man yuridu an yabsata rizquhu, barang siapa yang mahukan rezekinya itu bertambah, maka berbuat baiklah kepada ibunya, berbuat baiklah kepada ibu bapanya. Jadi itu kalau kita lihat berlainan dengan pada zaman sekarang. Kalau kita lihat dalam soal material, kadang-kadang ibu bapa kita bukan nak sangat pun duit daripada kita, bukan nak sangat pun apa yang kita hulurkan setiap bulan yang kita berikan kepada kita, tapi itu adalah satu peluang yang Allah berikan untuk keberkatan kepada rezeki kita. Itu adalah satu peluang yang Allah berikan kepada kita dengan kita memberikan sesuatu pemberian kepada ibu dan juga kepada ayahnya kita untuk menambahkan rezekinya kita. Jadi tak sama macam kalau kita lihatlah beberapa keadaan pada zaman sekarang, kita lah sebagai orang yang berprofesional, mungkin orang yang bekerja yang sudah ada kita kata satu kemampuan, setiap bulan kalau kita berikan pemberian kepada ibu dan ayah kita, kita letakkan pemberian yang kita beri itu nombor berapa dalam list. Jadi sebaik kita gaji contohnya kan, pertama sekali yang kita akan buat, bayar duit kereta dulu, bayar duit rumah dulu,
bayar duit bil telefon, bayar itu, bayar ini, bayar sekolah anak-anak, last sekali kita bagilah pada mak ayah kita. Itu pun tak tahu lebihnya berapa. Ya, itu pun tak tahu berapa nilainya kita bagi. Tapi Nabi bagi tahu, siapa yang nak murah rezekinya, berbuat baik kepada ibu bapa. Berbuat baik dengan macam mana? Kalau dahulunya mereka kalau gaji, benda pertama yang mereka fikir adalah anak-anaknya. Tapi sekarang ni kalau kita yang gaji, kita akan letakkan prioriti tersebut benda yang paling last. Jadi itu satu perkara yang adalah satu perkara yang sangat perlu ditekuni pada zaman sekarang. Baik, kita buka ruang pada rakan-rakan pendengar kita yang berinteraksi bersama kami 0362051500. Kita bersama dengan pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Ya, apa yang? Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, teruskan. Ya, teruskan, minta tutup radio seketika tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Effendi bin Syarudin. Saya nak cakap dengan Ustaz Basir. Ya, teruskan, silakan. Okey, Ustaz Basir. Saya nak tahu apa hukumnya hukum anak ataupun tanggungjawab anak terhadap ibu mentua. Dan satu lagi, adakah anak tu digelar sebagai penderhaka atau anak yang derhaka sekiranya anak tersebut dia tidak disukai oleh ibu mertua, tapi sebaliknya dia berbuat baik kepada anak ibu mertua tersebut. Di belakangnya dia selalu mengeluh tentang ibu mertua dia terhadap kepada isterinya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang keadaan ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Kita teruskan dengan soalan yang berikutnya, Ustaz ya. Assalamualaikum, siapa di sana? Ya, saya teruskan. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum, siapa di sana? Baik, Ustaz, mungkin kita dapat soalan sebentar tadi ya, berkaitan anak dengan menantu dengan ibu mertua lah. Baik. Sudah pasti semua perkara yang berkaitan dengan hal ihwal kekeluargaan seperti mana perkara-perkara yang lain ada petunjuknya daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila aku didatangi oleh ibu aku, afa asilu rahmi, apakah aku boleh untuk menyambungkan hubungan silaturahim dengan ibu aku yang ketika itu belum lagi Islam? Siapa kalau diikutkan dari segi pertalian di situ adalah ibu mertuanya Rasulullah lah. Kata Nabi SAW, na'am sili rahim, ya, kamu perlu untuk berkasih sayang, menyambungkan silaturahim dengan ibunya kamu. Jadi maknanya itu adalah satu perkara persetujuan daripada Nabi SAW, penegasan daripada Nabi SAW bermuamalah dengan ibu mertuanya. Walaupunlah ada di kalangan ibu mertuanya Rasulullah yang belum lagi Islam ketika tu, tapi Nabi tetap mewajibkan kepada anaknya ataupun kepada anaknya ibu tersebut ataupun kepada isterinya Rasulullah untuk terus berbuat baik kepada ibu mertua. Jadi sudah pastilah yang macam disebutkan tadi, kita, tanggungjawab kita adalah berbuat baik kepada mereka. Tapi di sebalik daripada belakang tu mereka membenci ke apakah, itu urusan mereka dengan Allah. Jadi tidak ada hak kepada seorang anak untuk menghukum kepada ibunya maupun ibu mertuanya maupun ayah mertuanya dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau yang tanggungjawab kita adalah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, yang kita perlu buat adalah untuk berdoakan kepada mereka. Jadi yang di belakang daripada mereka membenci ke, mereka mengungkit ke apa-apa yang kita buat, itu soal mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hak kepada anak untuk memberikan sesuatu hukum ataupun membalas kepada apa yang dibuat oleh orang tuanya, sama ada secara khusus kepada kedua ibu bapa mereka ataupun secara umum kepada juga ibu mertuanya mereka. Allah sama ada ibu mertua ataupun ibu harus dilayani sebagaimana ibu sendiri juga, Ustaz ya. Kedudukannya sama. Ustaz. Baik, boleh teruskan hubungi kami 0362051500. Kita bersama dengan pemanggil kita yang berikutnya ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Hello. Ya, ke udara kita, siapa di sana? Teruskan dengan soalan.
Ada Kim Ya, saya. Saya Rosna ni Puan. Ya, silakan. Tanya, macam mana hubungan kalau dengan mak, saudara, mak pada kakak lah. Sebab apa tu, anak-anak dia semua tak nak bela dia. Jadi saya yang bela dia. Saya ni nak layan macam saya ke, ataupun cara layan macam saudara-saudara ke, atau macam mana? Sebab maklumlah kan, orang dah tua kan, umur dah 85. Karenah dia tu kadang-kadang kita tak tahan kan. Macam mana tu pendapat Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita santuni satu lagi soalan Ustaz ya. Assalamualaikum, siapa di sana? Hello. Ya, Assalamualaikum, siapa di sana? Teruskan dengan soalan. Sudah, saya Safi Hadi Jaafar. Saya nak bertanya. Hello. Ya, saya teruskan. Baik, terputus nampaknya Ustaz. Mungkin dapat menjawab soalan sebentar tadi. Okey, baik. Berkaitan dengan mak saudara ya ditanyakan. Jadi itu adalah satu anugerah saya fikir yang Allah berikan kepada saudari yang bertanya untuk berkhidmat ataupun menjaga kepada seorang yang sudah sampai kepada satu usia yang perlukan kepada jagaan orang lain. Jadi Nabi bagi tahu dalam satu hadis, man la yarham la yurham. Orang yang tidak berkasih sayang, mereka juga tidak akan dikasihi. Jadi walaupunlah kita ketika itu tidaklah menganggap ataupun tidaklah menjaga ibu kandungnya kita, tapi alangkah baiknya itu juga merupakan satu kurnia yang besar daripada Allah untuk berbuat baik paling kurang kepada orang yang lebih tua daripada kita. Jadi kan Nabi beritahu, man la yarham la yurham, orang yang tidak mengasihi, mereka juga tidak akan dikasihi. Moga-moga apa yang dilakukan oleh saudari tadi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahalanya kita berbuat baik kepada orang tua yang pertama, dan juga mungkin orang tua yang kita berbuat baik itu sudah sampai kepada satu tahap yang mereka tidak ada lagi tempat bergantungan. Alangkah baiknya kita yang mengambil tanggungjawab tersebut daripada dibiarkan, daripada mungkin dihantar ke rumah orang tua. Mungkin kewujudan rumah orang tua ya Janik dan juga para pendengar Radio Hakim pada zaman sekarang di negara kita sendirilah. Saya juga pernah melawat ke rumah orang tua dan satu suasana yang kita sangat kasihan dan juga sangat simpatilah kepada apa yang berlaku kepada mereka, dan juga tidak kurang juga bilangannya daripada orang-orang Islam. Jadi itu adalah satu tanda kiamat yang Nabi sebutkan, antalidal amatu rabbataha, dan Sahih Bukhari. Nabi bagi tahu antara tanda kiamat, ditanyakan oleh Jibril alaihissalam, wa ma alamatu sa'ah ya Rasulullah. Nabi bagi tahu antara tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbataha, seorang ibu melahirkan tuannya. Maknanya apa? Seorang ibu melahirkan tuannya, maknanya yang lahirkan tu adalah ibunya, tapi selepas daripada beberapa waktu yang tertentu, ibunya pula seolah-olah menjadi hamba kepada anaknya. Ibunya pula yang mencucikan pakaiannya, yang dia seolah-olah digajikan pula dengan menjaga anaknya dan sebagainya. Jangan anggap begitu, jangan sampai ke tahap macam tu. Jadi kewujudan rumah orang tua ni, walaupunlah dari segi satu nisbah itu adalah satu tempat pergantungan alternatif, tapi ingat itu adalah satu penderkaan besar kepada kita umat Islam yang sanggup menghantar orang tuanya kepada rumah orang tua. Allah Allah. Saya baik, kita santuni satu lagi soalan rakan Facebook kita, Yasmin Khatijah. Ustaz, katanya bagaimana seorang anak perempuan yang telah berkahwin boleh menunaikan hak terhadap ibu bapa kerana sebarang keputusan diambil bergantung kepada suami? Ya, berkaitan dengan ini mungkin satu masalah yang kadang-kadang banyaklah berlaku dalam soal rumah tangga. Contohnya seorang anak perempuan yang dah berkahwin, yang mahu membuat sesuatu perkara kebaikan kepada ibu mahupun ayahnya sekali, mendapat halangan daripada suaminya. Jadi sememangnya ketaatan yang pertama kepada orang yang telah berkahwin, seorang perempuan yang telah berkahwin, adalah kepada suaminya. Kita tidak nafikan, tapi Nabi tak pernah sebutkan bahawa al-jannatu tahta aqdamil zawj, syurga itu di bawah tapak kaki suami. Nabi tak pernah sebut. Yang Nabi sebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, syurga itu adalah di bawah tapak kakinya ibu. Jadi alangkah murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada golongan suami yang menghalang kepada isterinya untuk berbuat baik kepada ibu. Walaupunlah secara hukumnya si isteri tersebut tidak kalaulah dihalang oleh suaminya untuk berbuat baik kepada ibunya, dia memang kena ikut. Tapi alangkah murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada si suami, dan si suami itu juga merupakan seorang yang punya ibu.
Ya, ataupun kalau tidak lagi punya sekarang ni, tak ada lagi, tapi pada satu masa dahulu dia juga pernah ada seorang ibu. Jadi janganlah kita menjadi seorang yang zalim, jangan jadi seorang suami yang zalim sehingga kita dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghalang kepada isteri golongan wanita untuk berbuat baik kepada ibu. Dan kita tidak nafikan pada zaman sekarang yang kadang-kadang secara pandangan saya lah, wallahu alam, yang banyak jaga mak dan juga ayah pada zaman sekarang juga adalah anak-anak perempuannya. Itu juga antara min alamati saat, tanda-tanda hari kiamat, inqalabatil umur, semua perkara jadi berubah, semua perkara jadi terbalik. Tanggungjawabnya kepada anak lelaki. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dalam soal faraid, kalau kita lihat pembahagian harta, Allah bagi lebih kepada orang lelaki ni sebab apa? Bukan untuk apa? Kerana orang lelaki ni punya tanggungjawab lebih besar. Kalau seorang ayah dan juga ibu yang meninggal, faraidnya, pembahagian hartanya lebih kepada anak lelaki. Sebab apa? Anak lelaki nanti akan jaga ibunya, akan jaga ayahnya, akan pelihara, akan bagi makan, akan beri segala macam tempat tinggal. Sebab tu Allah bagi lebih. Tapi inqalabatil umur, pada akhir-akhir zaman ni semua perkara jadi berubah. Jadi itu mungkinlah sedikit pandangan daripada saya, Allah alam. Saya baik. Kita buka lagi ruang kepada anda yang ingin berinteraksi bersama kami, 0362051500. Banyak Ustaz kongsikan dengan kita pada pagi ini, ya, bagaimana kita mengambil wanita-wanita dalam Al-Quran sebagai contoh ibu terbaik untuk kita ikuti, dan insya-Allah dengannya kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz, ya. Dan di antara lain, Ustaz, bagaimana nak menyantuni, ini soalan daripada rakan Facebook, bagaimana untuk menyantuni seorang ibu yang tidak suka kepada anaknya. Jadi kalau dalam soal itu kita perlu lihat yang tidak disuka itu dalam urusan apa. Jadi macam kita bagi tahu tadi, kalaupun mereka membuat sesuatu perkara yang kita tidak senang, yang kadang-kadang, tapi kalau perkara yang mereka buat itu adalah perkara yang melanggar kepada hak Allah, maka ketika itu kita perlu dahulukan hak Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nabi bagi tahu tidak ada taat kepada makhluk untuk berbuat maksiat kepada Khaliq, kepada Allah. Jadi kalau dalam soal untuk bertaat, melaksanakan ketaatan kepada Allah dimurkai oleh ibu dan juga ayahnya, maka ketika itu tidak ada kompromi lagi. Kita lihat bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika beliau memeluk Islam, beliau diberitahu oleh ibunya yang belum Islam lagi ketika itu, wahai anak, kalau kamu masih lagi terus untuk beragama dengan agama Muhammad, aku akan tarik balik semua harta-harta kamu. Jadi dia merupakan seorang yang kaya, ibunya seorang yang kaya, ibunya ugut pula. Jadi ini saya nak kaitkan dengan kalaulah yang dimarahi tersebut adalah perkara-perkara yang melanggar kepada hak Allah, maka di situ tidak ada kompromi. Seperti mana yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi ni, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya ummah, wahai ibuku yang kusayangi, dan sampai ke satu tahap ibunya itu mengugut anaknya untuk bunuh diri. Dia duduk di padang pasir tengah-tengah panas, bagi tahu, wahai anak, kalau kamu tak nak kembali daripada agamanya Muhammad, aku akan berjemur di tengah padang pasir ini, tak makan tak minum sampai aku mati. Jadi nampak itu melanggar kepada hak Allah. Apa kata sahabat tadi? Kata, ya ummah, wahai ibu yang kusayangi, law indaki mi'atu nafsin wa kharajat wahidun tilwal ukhra ma kharajtu min dini Muhammad. Wahai ibu yang kusayangi, kalaupun kamu diberikan oleh Allah 100 nyawa dan satu demi satu nyawa kamu yang keluar, ma kharajtu min dini Muhammad, takkan sama sekali aku keluar daripada agamanya Muhammad. Jadi itu dalam soal melanggar kepada hak Allah tidak ada kompromi. Tapi kalaulah yang dimarahi tersebut dalam urusan keduniaan, dalam urusan-urusan yang remeh-temeh, maka adalah satu perkara yang sangat diperlukan, dituntut kepada kita untuk mendahulukan mereka, ibu dan juga ayah. Jadi dia punya sifirnya, kalau perkara yang dimarahi tersebut adalah haknya Allah, maka tidak ada kompromi. Tapi kalau bukannya urusan agama, urusan hak Allah dan juga hak Rasulullah, maka ketika itu adalah taat kepada mereka yang lebih utama. Baik, kita santuni soalan dari rakan pendengar kita, Encik Muhammad dari Kuala Lumpur, Ustaz, ya? Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, Ustaz, kalau ibu bapa, kalau ibu mertua menggalakkan perceraian, salah Islam, dia ambil isteri saya
Kemudian dia menghalang saya jumpa isteri saya dan berpakat untuk nikahkan isteri saya dengan lelaki lain. Jadi dalam tahap ini Pak, macam mana Pak tanggungjawab saya sebagai menantu terhadap mertua saya Pak? Baik. Ya. Satu masalah yang agak berat lah kalau kita kata dalam soal ini. Saya teringat dalam Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin, ada satu hadis diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau berkahwin dengan seorang perempuan, dan perempuan yang dikahwini itu tak disukai oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi kena perhatikan apa yang saya sebut ni, supaya kita ada beberapa perbezaan dalam konteks yang saudara kita bagi tahu tadi, tapi ada kaitannya. Perempuan yang dikahwini tadi tidak disukai oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab kepada Abdullah ibn Umar, ini cerita sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat belaka ni. Kata Umar ibn Khattab, Khalifah Nabi SAW bagi tahu kepada anaknya Abdullah, ceraikan isterinya kamu. Jadi Abdullah ibn Umar dia merasakan berat untuk melakukannya, sampai dia tidak mengikut kepada apa yang disebutkan oleh ayahnya. Dan Sayyidina Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Umar pergi berjumpa dengan Rasulullah, bagi tahu, ya Rasulullah, aku mencintai isteri aku dan ayah aku pula tak suka kepada isteri aku ni. Jadi dia pula suruh aku untuk ceraikan. Apa yang perlu aku buat, ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, talliqha, ceraikannya. Kerana apa? Kerana untuk mengikuti apa yang disuruh oleh ayah dan juga ibunya, yakni yang dibagi tahu oleh Rasulullah SAW itu adalah untuk mendahulukan hak orang tua daripada hak isteri. Tapi dalam soal tadi kalau kita lihat, yang diminta cerai itu adalah kepada anak perempuannya. Jadi kepada haknya untuk menceraikan adalah kepada suaminya. Jadi tidaklah perlu, ataupun kita kata tidaklah wajib kepada saudara kita tadi tu untuk menceraikan isterinya, kerana dia juga, kalaulah saudara kita tadi tu sampai telefon tanya kepada kita, sudah pasti dia tak ada niat untuk ceraikan isterinya. Jadi urusan cerai ini adalah satu perkara besar dalam urusan agama. Jadi dalam soal itu kita perlu lihat apakah perkara yang menyebabkan kita untuk menceraikan isterinya tu tadi. Jadi yang saya sebutkan dengan hadis yang tadi itu adalah seorang ayah menyuruh anak lelakinya, bukan menyuruh anak perempuannya. Jadi kalau menyuruh anak perempuan tu, itu tak sama dengan apa yang berlaku kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu warḍah. Jadi jawapannya secara ringkas daripada saya tadi berkenaan dengan yang ditanyakan tadi itu adalah tidak wajib ditunaikan, kerana itu bukan daripada apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam. Saya baik. Dan kita ada sedikit masa lagi, mungkin saya dapat ambil satu soalan Ustaz daripada rakan pendengar kita. Kita dengarkan Encik Hafiz dari Putrajaya. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Muhammad Hafizi. Okey, saya nak tanya satu soalan berkaitan dengan kedudukan ibu angkat. Okey, contohnya sekarang ni seseorang itu akan melangsungkan perkahwinan tidak lama lagi, tetapi di waktu yang sama ibu angkat tu dia tidak merestui. Dia tidak merestui perhubungan seseorang tu dengan pasangannya. So di situ kita boleh lihat siapa yang lebih utamakan. Sebab kita kena lebih utamakan ibu angkat ke. Itu je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam soal ibu angkat, kita lihat bagaimana petunjuk tajuk kita tadi kan, petunjuk Nabawi dalam soal kasih sayang terhadap ibu. Nabi kita juga menunaikan haknya bukan sahaja kepada ibu kandungnya, bahkan kepada ibu angkatnya kita sebut tadi, Ummu Aiman, begitu juga dengan Fatimah binti Asad. Mereka semuanya adalah ibu angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga sangat mengasihi mereka. Setelah daripada Nabi sentiasa menziarahi mereka. Setelah daripada kewafatan mereka, Nabi sentiasa menziarahi kuburnya mereka. Tapi dalam soal untuk restu dalam perkahwinan adalah, kalau dari segi hukumnya tidak menjadi syarat sah kepada nikah restu ibu dan juga restu ayah. Jadi perhatikan, tidak menjadi syarat sah dalam nikah untuk seorang anak lelaki mendapat restu ibu dan juga ayah. Jadi tetapi itu soal syarat sah. Tetapi redanya ibu dan juga ayah dalam soal pernikahan kita adalah suatu perkara yang sangat besar.
Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu dalam hadis, redha kedua ibu bapa kamu adalah di bawahnya redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lepas daripada redha ibu bapa, barulah akan diredai oleh Allah. Jadi kita lihat, kalaulah dalam soal kehidupan kita, dahulunya semua perkara diuruskan oleh kedua ibu bapa kita. Sebelum kita jumpa pasangan hidup kita, semua perkara yang menguruskan kepada kita adalah kedua ibu bapa kita, yang mendidik kita, yang belajarkan kita, yang mengasuh kita. Semua perkara dibuat oleh kedua ibu bapa kita, dan kita pun semua perkara dahulu kita bergantung kepada mereka. Nak pergi belajar, mereka yang tangguh. Nak belajar kat mana, mereka yang pilihkan, mereka yang menghantarkan. Tapi dalam urusan perkahwinan, wali'iyadzubillah, sampai kepada satu tahap, kepada seorang anak dalam urusan perkahwinan, dia merasakan ini adalah soal peribadinya, merasakan ini adalah soal kebebasannya untuk memilih, walaupun tidak direstui oleh kedua ibu bapa mereka. Jadi satu perkara yang sangat perlu dalam soal perkahwinan adalah restu kedua ibu bapa. Walaupun itu bukan syarat sah nikah, tapi restu itu adalah barakah untuk kehidupannya sampai bila-bila. Allah alam. Saya baik, terima kasih Ustaz. Kita dah sampai ke penghujung dalam perancangan tarbiyah di pagi ini. Mungkin konklusi sebelum kita menutup pertemuan kita, Ustaz. Baik, sebagai kesimpulan, kita daripada pagi tadi ni cerita daripada topik Jumaat tadi, cerita tentang kasih sayang ibu, pengorbanan ibu, dan saya pun berkongsikan beberapa petunjuk daripada Nabi SAW berkaitan dengan kasih sayang ibu. Tapi dari sudut satu lagi aspek, kita juga sebagai seorang ibu, mungkin yang sahabat-sahabat yang pendengar ataupun kepada yang bakal, kita juga jangan lupa hak dan juga tanggungjawab seorang ibu yang perlu diberikan kepada seorang anak. Jadi Islam juga menggariskan beberapa soal pendidikan ibu kepada anak. Nabi bagi tahu dalam satu hadis, al-ummu awwalu madrasah. Ibu adalah madrasah yang pertama, sekolah yang pertama, bukan cikgu sekolah, bukan cikgu tadika, guru yang pertama. Al-ummu awwalu madrasah. Ibu adalah madrasah yang pertama. Kita lihat dalam sirah beberapa orang-orang salihin pada zaman dahulu, yang cara mereka untuk mendidik kepada anak-anak mereka. Imam Syafi'i rahimahullah, kita bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ketika umurnya masih lagi kecil, diantar oleh ibunya untuk pergi belajar agama di Madinah bersama dengan Imam Malik, dan bagi tahu, wahai anak, jangan sesekali kamu balik sebelum kamu jadi faqih, sebelum jadi orang yang berilmu. Jadi nampak bagaimana hak seorang ibu dalam menjadi madrasah yang pertama untuk mentarbiah anak-anaknya, sehingga mewasiatkan begitu kepada anak, jangan balik kalau tak jadi orang alim. Tapi kalau pada zaman sekarang kita lihat beberapa perkara tersebut agak berkurangan. Jadi adalah perlu untuk kita memotivasikan semula dengan melihat kepada sirah orang-orang zaman dahulu, orang-orang salihin, bagaimana mereka mendidik anak mereka. Begitu juga saya akhiri dengan kisah seorang orang yang saleh min awliyaillahi salihin, Qutubil Aqtab, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Beliau sewaktu kecil nak pergi belajar ilmu ke Baghdad, diwasiatkan oleh ibunya kepada beliau, katakan, usika ya waladi alla takrib, wahai anak, aku mewasiatkan kepada kamu supaya jangan berbohong. Jadi ini pesanan seorang ibu kepada anaknya yang nak pergi belajar. Bukan dipesan dengan, wahai anak kena belajar betul-betul, nanti dapat kerja yang bagus, gaji lumayan dan sebagainya. Wasiat dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tarbiyah seorang ibu kepada anaknya. Hatta dalam perjalanan Syekh Abdul Qadir Jilani dengan satu kabilah Arab, dan dalam perjalanan dirompak, dan juga perompak itu setelah ambil semua harta-harta dan sebagainya, ditanya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani ketika itu, bagi tahu, wahai budak, ada tak apa-apa duit ke apa-apa yang kamu simpan? Kata beliau, ya ada duit dalam koci aku, ibu aku letak duit dalam koci aku, tanya. Jadi ketua perompak tu pun pening, macam mana budak ni, dia tak tahu ke yang kami ni datang merompak? Kata perompak tu, kamu tak tahu ke sebenarnya kami ni merompak? Ya, aku tahu. Jadi kenapa kamu bagi tahu? Duitnya tu di dalam kocik, dijahit pula tu kocik oleh ibunya, supaya apa? Digunakan nanti sewaktu belajar. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jilani, aku diwasiatkan oleh ibu aku supaya jangan berbohong sampai bila-bila. Jadi begitu keadaan wasiat seorang ibu kepada anaknya. Jadi kata perempuan, ibu kamu bukannya nampak kalau kamu berbohong pun. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Sirrahul Aziz bagi tahu, ya, walaupun ibu aku tak nampak ketika aku berbohong di sini, tapi
Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi ketika aku mengambil janji dengan ibu aku untuk menunaikan wasiatnya supaya jangan berbohong, sehingga semua perompak tu pula menyesal pula ketika tu, dan mereka semua mengikut Syekh Abdul Qadir Jilani untuk pergi belajar ilmu di Baghdad, jadi orang-orang yang soleh. Jadi itu secara kesimpulan, Islam juga tidak pernah melupakan tarbiyah seorang ibu yang diperlukan, hak seorang ibu juga kepada anak. Jadi berkesempatan dengan hari ibu, kepada kaum ibu sekalian, ibu saya juga mungkin sedang mendengar, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati semua ibu-ibu yang ada, dan juga merahmati semua daripada kalangan ibu kita yang telah meninggal, dan banyakkan berdoa kepada semua sahabat-sahabat pendengar. Allah ajarkan doa dalam Al-Quran. Satu-satunya doa Allah ajarkan dalam Al-Quran untuk menunaikan hak ibu dan ayah. Allah sendiri ajarkan apa doa kepada anak-anak, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa untuk berdoa setiap kali lepas solat, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.